Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang. Okey, sementara tu saya nak tengok setting dulu sama ada boleh komen tak? Boleh komen tak? Boleh komen tak video dengan sounds jelas ke tak? Kalau jelas sila komen jelas. Kalau jelas sila komen jelas. Saya nak pastikan sebelum kita mula, pastikan uh, semua benda dalam keadaan yang inilah. Okey. Boleh komen tak? Okey. Yang baru join sila klik butang share. Okey. Yang baru join sila klik butang share. And then yang sekarang ni yang tengah menonton saya boleh tak check dulu sound dan video ni jelas ke tak, sebab saya baru first time guna benda ni. Okay, saya takut benda ni tak jelas untuk anda lah. Okay. Okay, yang mana baru join sila. Okay, Afiq jelas. Thank you very much Afiq. Thank you very much Afiq. Yang lain-lain ni harap komen. Okay. Sama ada jelas ke tak. And then klik butang share. Sebab sebelum kita nak mula, saya nak pastikan kita dapat bantu orang sebanyak mungkin. Okay. Memberi manfaat kepada ramai orang untuk live pada petang ni lah. Okay. Alisha, Siti Mariam, Nur Cahaya, jelas. Okey, yang lain-lain ni jelas ke tak ni? Kalau tak jelas, sila komen tak jelas. Okey, saya harap yang live bersama saya ni sila klik butang share. Share kepada grup supaya kita dapat bantu lebih ramai lagi kan. Kawan-kawan kita kat luar sana yang mungkin yang tak berkesempatan live pada petang ni bersama kita, dan kita sekurang-kurangnya kita dapat share sesuatu benda yang ilmiah, sesuatu benda yang memberi manfaat kepada dia dan anak dia kan. Jadi saya harap kita tak bersendirian, kita bantu kawan-kawan yang lain, kawan-kawan adik-beradik ke apa yang ada anak tahun 4, 5, 6, untuk kita sharekan benda yang apa bakal kita bincangkan pada petang ni lah. Okey, baik. Hairul Sari, jelas. Thank you very much Hairul. Okey. Okey. Yang lain-lain ni semua macam mana, jelas ke tak ni? Saya rasa dekat 10 orang live bersama saya petang ni. Saya harap semua jelas. Sebelum kita mula, sila komen jelas, dan saya nak semua sekali klik butang share. Kita bantu kawan-kawan adik-beradik kita kan, anak saudara yang ada anak tahun 4, 5, 6, kita bantu dia. Why not kita share benda-benda yang ilmu ni kepada kawan-kawan kita kat luar sana lah. Okey, pertama sekali sebelum saya mula, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Okey. Thank you very much Afiq sebab share. Afiq Azli. Okey, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Cikgu Iznian, Guru Inovatif Kebangsaan, pakar dalam inovatif matematik. Kepakaran kita adalah memang untuk membuat satu inovasi, okey, untuk membantu anak-anak yang lemah dalam matematik ini supaya dia boleh meningkatkan atau upgradekan keputusan dia supaya lebih cemerlang dan baiklah. Okey, banyak yang result yang kita bantu, antaranya yang dapat D, dapat E, dapat C, kita bantu untuk meningkatkan dapat A ke dapat B kan dalam UPSR. Okey, itu banyak yang benda yang kita buat bersama tim saya, itu tim Cikgu Iznian Academy. Antara yang kita buat adalah kita buat bengkel. Baru-baru ni kita buat bengkel farm, formula asas matematik, seminar percuma. Lepas tu kita ada buat daripada farm tu kita upgradekan dia orang untuk lebih hebat, teknik menjawab soalan kebat, iaitu menggunakan teknik box model, iaitu dalam program IMP, Intensive Math Program.
Kemudian kita upgradekan dia orang, yang mana yang bagi komitmen yang tinggi, kita upgradekan kepada Ultimate Circle. Ultimate Circle ni kalau untuk yang belum tahu, dia adalah satu program yang kita buat start 2000, lama lah, 2000, yang kita buat 2 tahun lepas, yang ada Ultimate Circle ni. Ultimate Circle ni kebanyakan yang kita train, yang banyak yang dapat C boleh upgrade dapat A ataupun dapat B. Itu Ultimate Circle yang kita solid polish kan. Okay, baik. Kita teruskan untuk Shima. Thank you. Zaimawati. Okay, Zaimawati. Thank you very much. Okay. Jangan lupa klik butang share. Saya akan teruskan pada petang ni. Okay, baik. Soalan pertama kita akan go through by ini soalan kompilasi, sebab tajuk live kita pada petang ni adalah kompilasi UPSR. Okey. Saya akan ambil soalan-soalan kompilasi UPSR. Okey. Maksudnya daripada tahun 2015 sampai 2019. Okey. Dah ready belum? Kalau dah ready, sila komen ready, sebab saya nak tengok, nak pastikan semua yang live bersama saya ni ready ya. Okey. Thank you very much. Okay. Thank you very much yang bagi like, yang bagi love pun semua lah. Thank you very much. Okay, baik. Kita teruskan untuk soalan yang pertama. Kita bincangkan soalan pertama. Sebenarnya, soalan ni UPSR 2016. Memang soalan sebenar UPSR 2016. Okay. Soalan sebenarnya, okay. Jadual 1 menunjukkan jisim 4 orang murid. Dia beritahu jisim 4 orang murid. Junaidi 38 kg, Rohaya 1/2 kg kurang daripada Junaidi. Nampak tak perkataan dia kata kurang daripada Junaidi. Kemudian Suraya lebih berat daripada Hayati. Dia kata lebih berat. Kita ayat yang mana yang penting-penting sila adik-adik semua sekalian yang tengok live cikgu ni, cikgu nak anda semua highlightkan atau gariskan perkataan-perkataan yang penting. Yang sebagai contoh, Surina lebih berat daripada Hayati. Highlight lebih berat tu. Okey, kemudian Hayati 3.6 kg kurang daripada Junaidi. Okey, soalan dia tanya kita, siapakah yang paling ringan? Yang paling ringan. Kalau berat, dia formula dia senang je. Bila soalan kertas satu, kalau lain pada tu, selain pada itu adalah jawapan yang salah. Jadi kalau kita tengok daripada fakta, daripada table yang dia bagi, jadual 1 tu, kalau kita tengok, sebenarnya dia nak yang paling ringan. Jadi yang paling berat, kita tak nak, kita buang. Sebagai contoh, Surina. Okey, Surina ni yang paling berat. Jadi kita tak nak. Kita automatik kita pangkah. Tinggal lagi 3 orang je. Junaidi, okey, Rohaya dan Hayati. Okey, kemudian dia nak yang paling ringan. Kalau daripada paling ringan, kalau kita tengok kat sini, 38 kg, Junaidi 38 kg. Rohaya kurang. Maksudnya dia lebih ringan daripada Junaidi. Jadi 1/2 kg kurang. Bermaksud 2.5 kg kurang daripada Junaidi. Okey. Kemudian kita tengok pula Hayati. Hayati 3.6 kg kurang daripada Junaidi. Bermaksud antara 2.5 kg dan 3.6 kg, yang mana yang paling ringan, yang paling kurang banyak, yang banyak kurang lah. Kalau kita tengok daripada maklumat yang kita keluarkan 2.5 dan 3.6, yang paling kurang adalah 3.6. Betul tak? Yang paling kurang adalah 3.6. Okey. Kalau kita tengok kat sini 3.6 kan? 3.6. So jawapan dia adalah Hayati. Okey, mudah tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak soalan ni? Penerangan saya. Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Okey. Yang bagi like, bagi love, thank you very much kepada saya. Okey, saya nak pastikan semua orang yang ada kat sini faham. Sebab kita tak nak objektif kita untuk membantu lebih ramai anak-anak yang lemah dalam matematik supaya dia boleh tingkatkan ataupun upgradekan daripada
mungkin dia sebelum ni dapat C ke, mungkin sebelum ni dia dapat D atau E kan. Kepakaran kita memang itulah, sebab saya mengajar pun kelas belakang, mengajar dah lama dah mengajar UPSR. Payah nak dapat kelas depan, selalunya dapat kelas belakang. Jadi kelas belakang ni faham dapat kat saya markahnya awal tahun. Pengalaman saya ada yang dapat 18 markah, 18 per 100. Jadi kerja saya kena fikirkan macam mana teknik dan cara untuk bantu anak-anak ni, yang lemah, yang kurang pendadahan ni, maksudnya tak faham ni. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat bantu, sekurang-kurangnya dapat B ke, tak dapat A tak apa, dapat B pun dah tinggi dah. Jadi bayangkan pengalaman saya yang sebelum ni, saya lama jugalah mengajar UPSR sebab saya mengajar lebih kurang 19 tahun. Jadi yang dapat kat saya ada yang 18, yang bahagi sifir pun tak tahu kan. Jadi kita boleh bantu dia orang upgrade sikit kan. Formula yang pertama saya guna adalah untuk bantu murid-murid ni adalah konsep asas matematik. Saya tekankan konsep asas darab, bahagi, tambah, tolak, itu wajib lah. Sifir itu memang wajib lah, 5 benda tu. Okey, yang lain-lain tu saya akan ajar semua sekali yang berkaitan dengan cara nak bundarkan, penukaran unit daripada ringgit ke sen. Ini tip lah, saya bagi tip percuma lah, berdasarkan pengalaman saya lah. Pengalaman saya dah lama dah dalam bidang matematik ni. Saya akan kuatkan konsep, sebab kebanyakan anak yang CDE ni dia konsep dia lemah, termasuklah pecahan. Pecahan paling banyak anak-anak yang lemah dalam konsep pecahan. Bundarkan, apa lagi, cerakingkan, nilai tempat dia tak faham, nilai digit dia tak faham. Ada soalan-soalan yang berkaitan dengan tu, dia tak faham macam mana nak keluarkan data, nak keluarkan maklumat dalam konsep asas. Pertama sekali, ini tip lah saya bagi sebelum kita pergi ke soalan nombor 2. Kita kena konsep asas tu memang sangat penting. Seriously, sangat penting. Kalau kita tak mahir konsep asas tu, matematik tu, memang kalau kita nak buat buku apa pun sebenarnya akan stuck, akan sangkut. Tak payah ceritalah buku banyak kat pasaran tu, memang tak boleh buka, tak boleh nak buat. Boleh faham tak? Okey. Yang kedua, dia tak faham konsep pecahan. Konsep pecahan ni sangat penting sebab kebanyakan soalan UPSR semua dia ada soalan yang berkaitan dengan pecahan. Sebab pecahan ni macam tadilah, 21/2 kg. 21/2 dia tak faham 21/2 kg tu apa dia, berapa kg sebenarnya. Ini tip-tip yang saya bagi sebelum pergi ke soalan yang seterusnya. Sebab saya faham ada yang anak-anak kita ni dia konsep lemah, kalau kita nak buat soalan lain memang dia tak boleh nak buat. Bila kita kenapa sangkut, kenapa tak boleh nak buat, inilah sebabnya. Boleh faham tak? Okey, baik. Sebelum saya akan pergi tip nombor 2, kita teruskan soalan yang kedua. Soalan pada petang ni adalah soalan, saya nak bincangkan soalan yang kedua, iaitu soalan UPSR juga. Soalan ni paling banyak. Saya pernah bagi ceramah kat saya, ada satu sekolah di sekolah saya dan sekolah di Kuantan. Kita bagi soalan ni dia tak boleh buat. Okey. Kita bagi soalan ni dia tak boleh nak buat. Jadi apa yang saya nak tunjukkan, ni aku takut. Dah, abang. Okey, baik. Okey, soalan ni banyak yang sangkut. Seriously, yang mana yang mungkin anak dia yang cemerlang dah mahir matematik, mungkin soalan ni tidak memberi kesan kepada anak dia. Tapi ada kebanyakan anak-anak yang dapat C, D dan E, soalan ni memberi kesan kepada anak-anaknya. Sebab daripada soalan ni, kalau kita baca betul-betul soalan ni, wang RM500 diagihkan kepada Danish, Linda dan Jeffrey. Pecahan wang Jeffrey tidak ditunjukkan. Jeffrey tidak ditunjukkan. Danish, Linda dan Jeffrey. Danish ada 3/10. Linda 1/2. Dan Jeffrey dia tak bagi tahu berapa pecahan dia. Hitungkan wang yang diterima oleh Jeffrey. Bila soalan-soalan macam ni, kebanyakan bila saya bagi budak yang kelas belakang, kelas yang dapat
tak maaf lah dapat C dan D. Sebab apa dia tak boleh buat? Dia tak faham konsep sebenarnya, konsep pecahan ni. Sebenarnya kita dah belajar pecahan dah lama dah. Bila kita tak faham konsep, jadi bila soalan-soalan macam ni, soalan mudah ni, soalan nombor 38 ni. Kira dalam konteks kira 38 ni soalan yang ada critical thinking sikit lah, ada kebat sikit lah, kita nak berfikir. Tapi sebenarnya soalan ni, seriously saya cakap, soalan ni banyak apa kata anak murid atau yang kelas belakang ataupun bukan kelas belakang, yang lemah dalam matematik lah, kelas kedua lah. Yang lemah dalam matematik sebelum ni, yang sebelum-sebelum ni, memang tak akan boleh buat soalan berbentuk macam ni, dia bentuk pecahan. Jadi dia akan buat ikut suka dia bantai je, letak je jawapannya. Faham tak? Okey. Jadi pengalaman saya, hampir 80% dia orang tak boleh buat soalan ni. Hampir 80% yang dapat C, D, E ni, dia tak akan boleh buat soalan ni. Sebab bila melibatkan pecahan, sebab pecahan ni dia tak sama. 3/10 dengan 1/2. Dia dah pening dah. Bila saya bagi soalan ni, dia orang tak boleh nak buat. Dah stuck dah kat sini. Saya nak tunjukkan macam mana nak buat soalan yang berbentuk pecahan. Nak ke nak? Kalau nak sila komen nak. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat soalan berbentuk pecahan. Tutup. Adik, tutup. Sila komen nak. Iman Samsul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alisha, Akilah, Zaiham, Hairul Sahari. Sila komen nak. Kalau nak, sila komen nak. Nanti saya akan bantu macam mana nak buat soalan bentuk macam ni. Saya nak pastikan semua orang Iman Samsun nak. Yang lain yang bagi love tu, thank you very much. Bagi like, thank you very much. Jangan lupa klik butang share. Yang live bersama saya 20 orang ni, sila klik butang share supaya kita bantu lebih ramai lagi kawan-kawan kita, anak-anak kawan kita, anak-anak saudara kita mendapat manfaat apa yang kita bincangkan pada petang ni. Shima nak, Noliza nak. Noliza, thank you very much yang share. Nur Cahaya, thank you very much. Nak, baik. Kita fokus pada soalan ni, kita teruskan kepada soalan ni. Wang dia cakap, soalan dia, wang dia agih kepada wang 500. Point dia, gariskan ayat penting, wang 500 dia agih kepada 3 orang, Danish, Linda dan Jeffrey. Pecahan wang Jeffrey tidak tunjukkan. Cara nak buat dia mudah je. First sekali, kalau kita tengok 3/10 dengan 1/2, kita tengok penyebut yang mana paling besar. Dia macam dengan konsep garis nombor. Sebab tu kita kena belajar garis nombor dulu, kena faham garis nombor sebab kita nak jawab soalan berbentuk macam ni lah. Macam garis nombor juga, kita akan tip dia adalah kita kena tengok soalan penyebut dia yang paling besar. Kalau dalam konteks ni, sama juga dengan garis nombor, kita tengok penyebut yang paling besar. Dalam konteks ni, penyebut paling besar adalah 10. Antara 10 dan 2, 10 paling besar. Jadi kita fokus kepada 10. Bila 3/10, kita point kepada 10 tu. Linda, 1/2. 1/2, 2 ni, penyebut dia 2 ni, macam mana kita nak dapatkan 10? Nak samakan 10, penyebutnya 10. Jadi cara dia adalah kita darab dengan 5. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Jadi penyebut dia akan jadi sama. Saya tunjukkan. Linda akan jadi 5/10. Kemudian Jeffrey, kita dah dapat dah. Kalau dah semua 10, semua sekali 10. 10 penyebut dia 10. Jadi Dennis 3, Linda 5 dan bakinya adalah 2 adalah Jeffrey. Boleh faham tak? Saya tunjukkan cara buat dia. Dia ada 10 kotak. Penyebut 10 kita buat 10 kotak. Ini contoh lah. Ini contoh yang kita boleh buat. Kemudian RM500 ni kita bahagi dengan 10. Sebab apa kita kena bahagi dengan 10? Sebab ada 10 kotak. 10 kotak ataupun 10 box ataupun sebab penyebut dia dah 10 dah. Kemudian apa yang kita perlu buat adalah kita bahagi dengan 10, setiap satu kotak akan dapat 50. So Danish 3/10, 1, 2, 3. 3/10, 3 kotak ni lah. Kemudian Linda 5/10, 1, 2, 3, 4, 5. Dia 5/10. Maksudnya dia mewakili 5 kotak. Dan akhir sekali adalah Jeffrey. Jeffrey adalah 2/10.
So kita dah dapat dah jawapan dia. Satu kotak 50, dua kotak adalah 100. Jawapannya adalah 100. 50 kali 2 ataupun 50 tambah 50. Jawapan dia 100. Boleh faham tak? Penerangan saya. Dia ada banyak cara, tapi ini adalah salah satu mungkin cara yang paling mudah yang biasa saya terang kepada anak murid saya lah. Sebab dia lebih mudah faham. Sebab saya suka kaedah yang berlukis. Sebab anak-anak murid saya ni yang lemah dalam matematik ni, dia mudah tangkap, mudah faham. Okey, kalau faham sila komen faham. Kalau dah faham sila komen faham. Okey, Iman Samsul macam mana dapat 250? Okey. Nur Cahaya, thank you very much. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Oh, Nur Cahaya. Oh, dah faham lah tu maksudnya. Kalau tu dah faham dah. Dia punya apa kata tanda-tanda faham, kefahaman yang tinggi lah. Thank you very much yang bagi like kat saya. Yang 20 orang ni jangan lupa klik butang share. Okey. Jangan lupa klik butang share. Okey, Iman langsung faham. Okey, yang lain faham tak ni? 20 orang yang ada kat depan saya ni faham ke tak? Kalau faham sila komen faham. Sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya. Alisha Akilah, okey faham. Jaya Kumar, faham cikgu. Okey, bagus. Okey, yang lain ni saya tak pasti faham atau tak. Tapi tak apa, kita akan teruskan tip nombor 2 yang saya nak bagi tip nombor 2. Yang pertama tadi konsep asas matematik. Yang kedua adalah macam mana kita nak buat soalan Noliza. Okey, faham. Okey, sebenarnya macam mana kita nak buat soalan bila dah faham konsep asas. Kalau kita nak beli buku, tak kisah nak beli buku mana, tapi macam dengan saya sendiri, pengalaman saya lah, itu terpulang pada individu masing-masing lah. Ibu bapa, parent terpulang lah nak beli buku macam mana. Saya cari first kali tahun 2008 lah, lebih kurang 12 tahun yang lepas, saya cari soalan-soalan past year, soalan UPSR macam ni. Soalan past year, saya akan buatkan set, setiap satu set 10 soalan. Okey, ni tip dia, tip nombor 2. Setiap satu set 10 soalan. Sebab apa 10? Sebab kita tahu budak-budak yang lemah ni, dia tak minat matematik ni, kalau kita bagi 40 soalan, terus 40 soalan, dia akan, psikologi dia dah lah matematik yang susah. Dia dah block dah, mental tu dah block. Bila mental dah block, dia tak nak buat dah. Kalau kita bagi soalan apa pun dia tak nak buat dah. Jadi saya cuba buat satu set 10 soalan dan bermula dengan 3 modul. Modul 1, modul 2 dan modul 3. Modul 1 ni dia ada 10 set. Setiap satu set 10 soalan dan setiap set tu soalan dia 10 soalan tu satu markah untuk modul 1. Maksudnya soalan yang mudah-mudah. Dan ada 10 set maksud 100 soalan. Dalam 100 soalan tu saya tukar-tukar ayat. Ini yang sangat penting. Tip ni sangat penting, sangat efektif dan proven. Saya berani cakap sangat proven sebab saya dah buat dah benda ni. Tahun 2008 saya dah buat dah. Saya anak murid saya yang lemah ni, saya tarik, saya cuba buat yang mana yang dapat bawah 20 markah ni, saya akan cuba buat. Okey, buat soalan set yang mudah dulu. Maksudnya soalan satu markah. Okey, kemudian kalau dia salah, dia akan buat lagi sampai betul. Maksudnya kadang-kadang satu soalan tu 3-4 kali ulangan dalam modul 1. Contoh macam ni lah. Saya ada buat dalam buku, saya bukukan. Contoh macam dengan soalan-soalan macam ni, saya bukukan. Contoh soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni nanti dia akan keluar dalam set yang ketiga ke, set keempat ke, set kelima. Maksudnya dia akan keluar tapi nombor dia berbeza. Termasuk dengan soalan-soalan yang berbentuk jam ke, macam ni lah, lebih kurang. Jadi itu tip sangat penting. Ini sangat proven sebab practice make perfect. Bila saya buat macam tu, okey. Lepas tu bila dia dah mahir, dia akan tanda sendiri dia punya KPI dia punya graf dia. Sebab dia ada setiap set yang saya buat tahun 2008. 2008 lama tu. 2008 dia ada graf dia. Mas mana Okey. Mana? Okey, macam ni dia ada graf. Memang sama je saya buat. Sebelum ni saya print je. Okey. Kat sini dia dah tahu dah kedudukan dia, dapat E ke, dapat D ke, dapat C ke kedudukan dia pada modul 1 tu. Jadi mudah untuk dia faham
di mana kedudukan dia. Cikgu pun mudah faham kat mana kedudukan dia. Parent pun senang faham kat mana kedudukan dia. Itu tip yang saya buat nombor 2 lah. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, ini soalan sebenar UPSR tahun 2016. Tahun 2016. Okey. Saya berikut adalah penyataan Suzy. Okey, saya ada 50 biji guli 50 biji guli biru, 20 biji guli kuning, 100 biji guli merah dan berapa biji guli hijau. Okey, pertama sekali saya akan ajar anak murid saya, okey, bila kita dapat sesuatu soalan UPSR, tak kiralah kata 1 atau kata 2, kita highlightkan atau gariskan perkataan-perkataan yang penting. Contoh macam inilah. Okey, bilangan guli hijau 3/5 daripada bilangan guli biru. Okey, 3/5 daripada hijau ni dia 3/5 daripada guli biru. Okey, nyatakan pecahan bilangan guli biru daripada semua ke semua guli Suzy. Okey, first kali bila kita dah highlight, kita keluarkan maklumat. Kita keluarkan maklumat macam ni. Bilangan guli hijau 3/5 daripada bilangan guli biru. So, saya tunjukkan dalam bentuk box, dalam bentuk kotak. Okey, 3/5 ni bermaksud ada 3 daripada 5. Okey. Guli biru ada 50. So, setiap satu kotak mewakili 10. 10, 10, 10, 10, 10. Dan 3/5 mewakili 30. Boleh faham tak? Okey. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena jumlahkan semua dulu. Biru 50, kuning 20, merah 100 dan hijau 30. Jumlah semua sekali ada 200. Okey, soalan dia nyatakan pecahan bilangan guli biru. Bilangan guli biru daripada ke semua guli Suzy. Nampak tak? Bilangan guli biru daripada ke semua guli Suzy. Okey, maksudnya ke semua. Apa yang kita perlu buat adalah kita buat 50 bahagi dengan 200. Sebab apa 50 bahagi 200? Sebab 50 guli biru, 200 adalah keseluruhan. Boleh faham tak? Jaya Kumar, oh faham. Thank you very much. Oh tu maksudnya faham lah. Okey, baik. Seterusnya, kita kecilkan 50 potong-potong. Kita potong kosong ni. Kemudian dapat 5/20. Okey, tak habis lagi. Kita perlu kecilkan lagi. Kecilkan lagi 5. Okey, 5 darab 1, 5. 5 kali 4, 20. Jadi, jawapan dia 1/4. Mana 1/4 jawapan dia? Jawapan dia adalah B. 1/4. Boleh faham tak? Jelas tak? Kalau jelas, sila komen jelas. Sila komen kat bawah jelas. Okey. Saya nak pastikan semua orang faham. Sila komen jelas. Kalau dah faham, sila komen faham dan jelas. Saya nak semua orang yang live bersama saya, jangan lupa klik butang share dan jangan lupa bagi komitmen semasa kita buat sesi live ni. Kalau tak faham, cakap tak faham. Kalau dah faham dan jelas, sila komen faham dan jelas. Okey. Sebab matematik ni dia tak boleh duduk tengok, dia akan dapat dalam 10% je. Kita mesti ada komitmen, ada komunikasi dua hala. Baru kita akan ilmu tu dapat kita tahu dia faham ke tak faham. Matematik dia bukan baca ingat faham tak, dia kena mesti ada tindakan dua hala. Okey. Siapa kat sini nak lagi tip nombor 3? Ni tip ni sangat penting. Tip nombor 3 ni bukan yang lain tak penting. Ini pun penting juga. Siapa nak tip nombor 3, tulis tip nombor 3. Siapa nak tip nombor 3, tulis tip nombor 3. Sebab saya akan bagi satu lagi tip yang mungkin dapat bantu anda meningkatkan result matematik. Tak kisahlah PT3 ke, SPM ke, UPSR ke. Tapi tip ni saya dah buat kepada anak-anak saya, kepada anak murid saya. Okey, dah buat. Jadi saya nak sharekan kepada anda semua yang live pada petang ni dengan saya lah. Kalau nak, komen tips 3. Okey, tadi tips 1 apa? Tolong tulis sikit. Mungkin ada orang yang tak faham, mungkin ada orang yang baru masuk. Kita buat nota sikit. Kalau yang mana yang rajin,
nak cari pahala lebih bulan-bulan puasa ni, buat nota sikit. Nombor 1 tip apa? Nombor 1 tip dia kena faham konsep asas matematik. Nombor 2, practice make perfect. Maksudnya kita buat soalan yang berulang-ulang. Nombor 3, ni kejap lagi saya akan tunjukkan, saya akan sharekan. Yang mana yang live bersama saya, yang 20 orang ni, saya harap tolong bantu saya tulis nota dan bantu kawan-kawan, bantu orang-orang yang kat luar sana, kita cari pahala lebih. Kita sharekan 3 tip ni. Okay. Okay. Iman Samsung. Thank you very much. Okay. Tip nombor 3 Tip nombor 3. Okay. Tip nombor 3, yang pertama sekali kita kena ada circle. Kita kena duduk dalam circle. Circle tu apa? Dalam grup, dalam kumpulan atau dengan kawan-kawan. Kawan-kawan yang macam mana tu? Kawan-kawan yang sama macam kita. Kita jangan cari kawan-kawan yang so belajar tak nak belajar, tak nak komitmen, so ponteng sekolah. Kita cuba cari kawan-kawan yang sama-sama nak belajar dengan kita. Walaupun sama markah 20 markah 25 markah dia sama kita, tapi dia ada komitmen untuk belajar dengan kita. Kita tarik kawan-kawan yang ada komitmen. Komitmen, kita masuk dalam circle tu. Lepas tu kalau ada yang kawan kita yang pandai, mungkin dapat A matematik, dapat B, kita kawan dengan dia. Maksud kita wujudkan satu circle, satu kumpulan yang sama-sama ada motivasi, sama-sama ada sama-sama nak berjaya. Jangan kawan orang yang kurangkan bergaul. Kita lebihkan kepada yang nak berjaya. Contoh macam ada kawan kita yang dapat A dalam matematik, yang pandai dalam matematik, kita kawan dengan dia. Supaya nanti kalau kita tak faham, kita boleh tanya dia boleh bantu kita. Okay? Itu yang penting, kita kena ada circle. Itu sangat penting. Dalam apa jua subjek pun kita mesti ada circle supaya kita boleh, kalau dalam mengaji Quran pun kita kena mengaji dalam kumpulan. Seorang mengaji, seorang dengar. Betul atau salah, seorang akan tegur, dia akan tegur. Sama tak macam yang kita belajar ni dalam matematik ni. Okay? Sangat penting kita kena ada circle, ada kumpulan, kena kawan-kawan yang bermotivasi, berminat. Kita kena hala ke situ. Kita jangan hala ke negatif. Maksudnya bila kita hala kepada positif, maksudnya kemudian nanti ini pengalaman saya, murid-murid ni, anak-anak ni, dia akan terus automatik akan upgrade secara automatik. Okay. Okay, baik. Boleh faham? Jelas? Kalau dah faham, sila komen. Terima kasih Hafizah. Hafizah Harun. Komen. 1, faham konsep asas, buat soalan berulang, practice make perfect. Yang ketiga, cari circle, cari kumpulan, cari kawan-kawan yang sama-sama berminat nak belajar dengan kita. Cari circle, positive circle. Itu penting. Okey. Tolong notekan, siapa yang note, saya ucapkan terima kasih, sebab orang yang note ni pahala dia memang insya-Allah dapat berganda-ganda bulan puasa ni. Bantu saya note, bantu kawan-kawan yang lain untuk notekan nota ni. Okey. Sharekan kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey. Seterusnya. Okey. Ini soalan sebenar UPSR yang selalu saya bawa bincang di dalam kelas. Sebenarnya soalan ni soalan nombor 13, taklah nak kata susah, taklah susah, tapi dia kena kreatif. Dia ada soalan-soalan yang kita kena berfikir secara kreatif. Dia ada soalan yang kebat dan ada soalan yang kita kena fikir secara kreatif dan kritis. Kreatif dan kreatif. Soalan ni kita kena fikir secara kreatif. Sebab tu saya kata practice make perfect, dan kena ada circle yang positif circle. Sebab bila kita dapat soalan ni, kita boleh tanya kawan-kawan kita, macam mana nak jawab soalan ni. Itu sangat penting. Okey, baik. Berbalik kepada soalan ni, nombor 13, UPSR 2017. Okey. Rajah 2 menunjukkan sebuah kotak berjisim dan berapa bola besi yang sama saiz di atas sebuah penimbang. Macam ni, kes ni, rajah 2, dia ada berapa bola besi. Belah kiri ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bola besi. Tapi sebelah kanan ni, dia ada pemberat dia 9 kg. Okay? Dan ada 1 bola besi. 1 biji bola besi. Jisim setiap bola besi tu dia bagi tahu adalah sama. Berapakah jisim 6 biji bola besi itu
dalam kg dan G. Nah, soalan dia nak dalam kg dan G. Sebab tu konsep asas, berbalik pada tip yang pertama itu, konsep asas sangat penting sebab dia nak penukaran unit kg dan G. Ada setengah yang dia tak faham 1000 kg, 1000 G berapa G, 1/4 kg berapa G, 1/5 G, 3/5 liter. Itu ada konsep yang asas yang kita kena faham dulu sebelum kita buat soalan-soalan yang lain. Bila konsep asas ni tak faham, jadi soalan ni dia tak boleh buat. Boleh faham tak? Okey, baik. Cikgu tak nampak. Okey, baik. Terima kasih yang bagi like, bagi love semua. Terima kasih yang share, saya ucapkan terima kasih. Okey. Cara dia paling mudah ya, sebab dia soalan dia nak tahu anak kita ni kreatif tak ke tak kreatif. Okey. Cara paling mudah adalah kita buang dulu sementara sebiji bola besi belah kanan dan sebiji bola besi belah kiri. Okey, jadi 5 biji bola besi sebelah kiri akan sama dengan 9 kg pemberat tu. Boleh faham tak? Nampak tak? Sekarang ni kita dah dapat dah. Maksudnya 5 biji bola besi belah kiri sama dengan pemberat dia 9 kg. Itu poin yang sangat penting. Poin dia sangat penting. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat adalah 9 kg kita bahagi dengan 5. Sebab apa bahagi 5? Sebab kita nak tahu satu biji bola besi berapa berat dia. Kalau kita tengok kat sini, kita bahagi dengan 5, biji bola besi adalah 1.8 kg. 1.8 kg. Okey, berbalik pada soalan, berapa jisim biji bola besi dalam kg dan G? So, dia nak jisim 6 biji bola besi. So, apa yang kita perlu buat adalah 6 kg, bukan 6 kg ni, salah ni, cikgu buat silap. 6 biji bola besi kali dengan 1.8 kg, jadi akan dapat 10 kg 800 gram. 10 kg 800 gram, bukan 6 kg lah, 6 biji bola besi. Okey, tulisan kampung. Buat kualiti 720. Buat kualiti 720. Saya rasa internet saya dah laju dah, 100 map dah ni. Lepas tu saya cek kat ni, memang kat info saya memang jelas tulisan tu. No Liza, cek dah nampak dah. Okey, dah nampak. Okey dah. Sebab tu sebelum saya akan tanya, jelas ke tak jelas? Okey, so jawapan dia adalah C. 10 kg 800 gram. D ya. Okey, boleh faham? Jawapan dia D, bukan C ya. Iman Samsul bukan C, jawapan dia adalah D, 10 kg 800 gram. Mudah tak? Ini soalan dia biasanya ada satu soalan yang kita kena fikir secara kreatif. Ini salah satu soalan. Boleh faham tak? Okey. Seterusnya adalah soalan ni. Soalan ni sangat famous juga dulu masa tahun 2017. 2017 ramai yang sangkut soalan-soalan ni. Mungkin yang pandai matematik tak ada masalah soalan ni, tapi yang mana yang lemah dalam matematik dulu masa tahun 2017 memang sangkut soalan ni. Okey. Darjah 2 menunjukkan bilangan telur dalam satu bekas. Okey. Ada 30 biji telur. Dalam satu bekas 30 biji telur. Encik Tan membeli 16 bekas telur dengan bilangan telur yang sama. Tu poin yang sangat penting, 16 bekas telur. Okey, 1/2 daripada jumlah telur adalah bekas adalah grade A. Okey, baki adalah telur grade B dan telur grade C. Bakinya telur grade B dan telur grade C. Telur grade C adalah separuh daripada grade B. Dia bagi tahu dah bilangan telur grade C adalah separuh daripada bilangan telur grade B. Okey. So apa yang kita perlu buat adalah senang aja. Dia kata grade A separuh. Jadi kita potong dah separuh. Jadi soalan dia hitungkan bilangan telur grade A separuh daripada 430 biji darab 16 bekas sama 480. So kalau separuh daripada 480 bermaksudnya 240. Grade A 240. Terus dapat jawapan. Okey, boleh faham. Seterusnya soalan B. Soalan B mungkin ada ramai yang keliru. Hitungkan pecahan telur grade C daripada keseluruhannya. Pecahan
telur grade C daripada keseluruhannya. Okey, caranya mudah je. Telur grade A separuh. Okey, separuh. Okey, telur grade B, okey, kita baca elok-elok, baki bilangan telur grade C adalah separuh daripada telur grade B. Maksudnya telur B kita buat 2 kotak, C 1 sebab dia separuh. 1 ni maksudnya 1 je lah, separuh. Separuh daripada B. Maksudnya berapa kotak kita kena buat? 3 kotak. Maksudnya grade B ada 2 kotak, grade C 1 kotak. Okey. Jadi soalan dia, hitungkan pecahan telur grade C daripada keseluruhan telur. Telur itu. Jadi telur grade C ni satu bahagian. Keseluruhannya kalau separuh ni 3. Kalau sebelah kanan 3, sebelah kiri pun 3. Jadi jumlah keseluruhan adalah 6. Jumlah keseluruhan adalah 6. Jadi 1/6. Okey, jumlah dia adalah 1/6. Okey, boleh faham tak? Kalau faham sila komen faham. Kalau faham sila komen faham. Okey, kita akan teruskan tip nombor ni. Kita nak ni apa tutup je. Nak kita. Sekejap. Okey, kita akan teruskan tip. Nak tak tip nombor apa tadi? Nombor 4, nombor 5. Okey. Tip nombor 5. Nak. Okey, tip yang seterusnya. Sila komen. Tip nombor apa? Saya tak ingat dah. Tip nombor 3 ke nombor 4? Okey, sila komen kat bawah nak tips. Saya akan bagi tip macam mana nak buat. Okey. Tip nombor 4 ke nombor 5? Saya tak ingat dah. Okey. Okey, untuk tip yang ni, yang seterusnya, okey. Nurul Nadia, faham. Thank you very much. Afiq Azli, faham. Okey. Okey, tip yang seterusnya, macam mana kita nak mahirkan diri kita, anak kita lah khususnya dalam matematik ni. Ini benda ni saya memang selalu praktifkan dah 19 tahun dah. Okey, result dia memang sangat proven. Bukan saya nak tipu, tapi saya memang ada result. Okey. Sebenarnya cara kita nak perkuatkan kemahiran matematik ni, sebab matematik ni dia kena praktis. Dia tak baca, ingat, faham, hafal. Tak, dia kena praktis. Sebenarnya bila kita belajar, kita hanya dapat 20% je. Itu pun dalam tempoh seminggu. Kalau kita tak praktis, dia makin lama makin lupa. Lagi 80% tu mana kita nak dapat? Persoalan dia, lagi 80% tu. Tip nombor 4. Norihan Jamil. Okey, tip nombor 4. Lagi 80% tu macam mana kita nak buat? So, tip nombor 4 ni, yang tadi, pertama, konsep asal. Yang kedua, practice math perfect. Yang ketiga, positive circle. Yang keempat, okey, yang keempat ni pun penting juga. Okey, yang keempat ni, okey, kita mesti kalau dalam kelas kita panggil thinking, sharing and pairing, thinking and sharing, ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil kita cari seorang mentor ataupun kawan kita yang lemah dalam matematik. Contoh dia lemah dalam tajuk pecahan. Kita bahir dalam tajuk pecahan, kita cuba ajar dia sampai dia faham. Sebabnya kita kena share. Sebabnya apabila kita share, 80% kemahiran kita akan berkembang. Itu sangat penting. Sebab tu kita kena jangan kedekut ilmu. Ilmu ni jangan kedekut. Teruskan share. Bantu kawan-kawan. Kita panggil kawan yang mana yang lemah ataupun cikgu suruh minta tolong bantu, kita terus ke bantu. Dan kita ajar kawan-kawan kita macam mana kita nak buat. Tip nombor 4 ni kita keep sharing. Tip nombor 4 ni adalah keep sharing. Jangan kedekut. Dalam ilmu tak boleh kedekut. Bila kita bagi, dia akan dapat lagi. Bagi 1 akan dapat 10. Bagi 10 akan dapat 100. Itu adalah kata janji Allah SWT kepada kita. Jadi kita teruskan keep sharing, bagi bermanfaat kepada orang sebanyak mana yang mungkin. Contoh kalau kita tak faham tajuk soalan yang berbentuk kebat, janganlah ajar. Jadi kita cubalah ajar. Kalau pada tak pun, kalau setidak-tidaknya kita ajar soalan, contoh ada adik-adik yang tak faham sifir, kita ajar dia macam mana nak buat sifir, macam mana nak macam mana sifir 2 digit, sifir 3 digit. Kita cuba ajar. Kita dah mahir kat situ. Bila kita ajar, kita lagi mahir. Kemudian kita akan sifir ni
okay, orang panggil mudah aja. Jadi tip nombor 4 adalah keep sharing. Kalau di dalam kelas cikgu aku buat pairing, thinking and sharing. Okay. Noliza, kenapa nangis? Tak ada lah. Okay. Okay. Seterusnya kita buat soalan yang seterusnya. Soalan nombor 24 UPSR 2016. 2016. Soalan jadual ini menunjukkan catatan jarak. Tak ada. Ya, gimana? Adik dulu sekejap, abang nak mengajar sekejap. Okey. Jarak lontaran peluru bagi 3 orang peserta. Okey. Yang pertama sekali Santi 3.14 meter. Milling dia tak beritahu berapa, dia cuma cakap Sifa perlahan 6 meter lebih jauh daripada lontaran Santi. Wan 1.35 meter lebih dekat daripada lontaran Milling. Okey. Ada lebih jauh dan ada lebih dekat. Okey, dalam program IMP, Intensive Math Program, cikgu ajar macam mana nak buat teknik box model. Menggunakan kotak-kotak lah. Untuk menjawab semua soalan berbentuk macam ni, tak kira bentuk pecahan ke dan bentuk table jadual ke. Semua ada bentuk macam ni lah. Okey, soalan dia, berapakah jarak dalam M lontaran Wan? Dia tak bagi tahu apa. Jadi cara nak buat adalah, okey, Santi 3.14 meter. Kita buat dalam bentuk kotak. Ni ilmu yang free cikgu bagi pada petang ni. Kalau ikutkan IMP ni sebenarnya ilmu dia sangat mahal. Tapi cikgu bagi percuma untuk petang ni. Jangan lupa klik butang share. Jangan lupa klik butang share. Cikgu nak tengok berapa orang yang klik butang share. Okey. Klik butang share, teruskan share. Yang bagi like, terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey. Seterusnya, Milling. Dia kata 0.6 meter lebih jauh daripada Santi. Jadi kita tambah aja 0.6 meter daripada kotak tu akan dapat 3.74 meter. Seterusnya adalah Wan 1.35 meter lebih dekat pada Milling. So kita buat macam mana? 1.5 meter lebih dekat, kita kena buat kotak 1.35 meter sebab kita nak kena tolakkan dengan 3.74 meter. Okey, jawapan dia akan menjadi 2.39 meter. So, kalau kita tengok kat sini, berapakah jarak dalam M lontaran Wan? So, jarak dia 2.39 meter. Boleh faham tak? Kalau faham, perangan ni jelas, sila komen jelas. Sila komen jelas. Okey. Kita akan masukkan nak tip nombor yang seterusnya, tip nombor 5. Tadi tip nombor 4, sekarang tip nombor 5. Sangat penting tip ni. Kira tip ni adalah ketua segala tip. Dia macam jari lah, jari ibu jari. Dia ketua, maksudnya kalau tak ada ni susah, yang lain susah nak ni lah. Jadi yang penting mesti ada yang nombor 5 ni. Ini yang sangat penting yang saya nak share pada petang ni. Kalau nak, sila komen nak. Kalau tak, kita kat sini je lah pada petang ni. Okey. Tip nombor 5 kalau nak, komen tips nombor 5. Tip yang sangat penting. Okey. Tip nombor 5 saya rasa. Tip nombor 4, nombor 5. Okey. Sila komen tips nombor 5. Okey, tip nombor 5 ni ibarat ketua segala tip lah. Ketua segala tip. Kalau tak ada ni, yang agak lemah. Boleh buat tapi lemah. Okey. Kalau nak, sila komen tips nombor 5. Tips nombor 5. Saya nak tengok berapa orang yang nak betul-betul yang perkongsian tips nombor 5. Sebab ilmu ni sangat mahal. Okey. Okey, saya nak. Okey, ya Zamawi Mustafa. Okey, komen semua tip nombor 5. Shima, jangan lupa yang live bersama saya pada petang ni, klik butang share supaya kita dapat bantu ramai orang, anak-anak saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang ada mungkin dia tak sempat, dia masih bekerja. Jadi kita komen, kita klik butang share, kita bantu ramai orang lagi. Yang bagi like,
pada saya ucapkan terima kasih. Bagi Love, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita nak habiskan, sejam jugalah kita punya live pada petang ni. Saya nak berkongsi tips nombor 5. Okay? Tip nombor 5 adalah kita mesti ada, yang pertama sekali kita mesti ada tok guru atau ada cikgu. Tip nombor 5 adalah cikgu. Cikgu ni yang sangat penting. Ada setengah dia buat group discussion sama-sama dia orang tapi tak ada cikgu. Memang tak boleh juga. Sebab cikgu ni dia lain. Sebab dia ada pengalaman, ada ilmu dia lain kan. Dia ada skill tersendiri. Tak kira lah cikgu kat sekolah ke, dekat pusat tuition ke, kita mesti ada cikgu yang ada bersama kita untuk dijadikan rujukan. Kalau macam anak murid saya, kalau dia tak faham soalan, dia bincang sama-sama dia orang tak faham, dia akan jumpa saya, dia akan tanya macam mana nak buat soalan ni. Kita bagi beberapa kaedah, kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. Yang mana satu yang sesuai untuk dia. Sebab tu kita perlukan cikgu sebagai rujukan. Sebab kalau kita ada kereta tak ada pemandu, susah juga. So cikgu ni sebagai pemandu ataupun fesi. Itu sangat penting sebab kita mesti ada cikgu. Kalau tak ada cikgu memang ke laut lah kita. Bukan tak boleh tapi ni pengalaman saya, tip yang saya amalkan sejak 19 tahun dah benda ni. Okey, 2008 bukan 2018 saya dah aplikasi dah kepada murid-murid saya, student-student saya. Jadi memang sangat proven. Jadi saya nak minta tolong siapa-siapa yang ada pada petang ni, tolong senaraikan 5 tip yang sangat penting ni. Kita bantu kawan-kawan kita, bantu sahabat-sahabat kita. Okey, untuk dia pun menggunakan tips ni untuk anak dia, untuk anak saudara ke, tak kisahlah. Okey. Sila tulis kat bawah, kat komen tu, tip 1 apa, tip 2 apa, tip 3, tip 4, tip 5. Siapa nak pahala lebih bulan-bulan puasa ni yang berganda-ganda, sila komen kat bawah. Senaraikan tip 1 sehingga tips 5. Okay. Okay, Noliza, I miss you. Noliza, okay. Baik, seterusnya kita pergi ke soalan yang seterusnya adalah soalan UPSR 2017. Soalan ni selalu keluar jarak. Yang selalu keluar jarak. Sebenarnya soalan ni jarak ni dah banyak kali dah, boleh kata setiap tahun ada soalan-soalan yang berbentuk jarak ni. Okey. Nombor 40, Raja sebenarnya menunjukkan jarak berapa tempat. Okey. Rumah ke kedai 2.3 km, kedai ke sekolah 1.6 km dan sekolah ke pustakaan dia tak tunjuk berapa kilometer. Jarak dari sekolah ke perpustakaan, dia cakap 2 kali jarak antara dari sekolah ke kedai. Berapakah jarak dalam km dari rumah ke perpustakaan? Maksudnya dari rumah ke kedai, sekolah dan perpustakaan. Dia nak tahu jarak keseluruhan tu. Jadi cara kita nak buat adalah sekolah ke perpustakaan 2 kali jarak dia dari sekolah ke kedai. Okey. Jadi sekolah ke kedai 1.6, kalau 2 kotak bermaksud 1.6 km. Jadi 3.2 km. Okey, kita dah dapat dah 3.2. So, apa kita perlu buat adalah kita tambahkan 2.3 tambah 1.6 tambah 3.2. Jadi bila kita tambah keseluruhannya adalah, cuba tengok jawapan dia. Bila kita tambah keseluruhan dia akan jadi 7.1 km. Boleh faham tak? Ini saya buat cara paling mudah yang saya buat pada anak murid saya sendiri. Kita buat kotak-kotak aja supaya dia mudah faham. Okey, kalau faham sila komen faham. Saya nak tengok berapa orang ramai yang faham. Okey, saya nak tengok berapa ramai orang yang faham. Okay, Siti Mariam faham, thank you very much. Yang faham, yang komen faham, saya ucapkan terima kasih. Shima, Mak Said faham. Okay. Yang lain boleh faham tak? Abi Tahlil. Okay, Zaimah Mustafa faham cikgu. Okay, terima kasih. Yang faham ni saya ucapkan terima kasih. Yang share pun saya ucapkan terima kasih. Seterusnya kita akan pergi ke
Seterusnya, siapa yang saya just nak promote je lah. Siapa yang nak buku set latihan intensif ni, boleh pergi ke link ni, bit.ly/buku intensif. Yang buku saya tunjukkan, buku yang formula yang saya buat sejak tahun 2008. Ini kalau tak payah fikir-fikir nak download soalan, tak payah nak fikir-fikir apa, nak custom make soalan, sebab saya dah custom make lah soalan daripada set 1 ada 3 modul. Set 1, modul 1 ada 10 set, ada 100 soalan. Okay, ada graf apa semua, ada teknik box model lah apa semua. Ini saya dah custom make dah. Koleksi kompilasi soalan percubaan dan soalan UPSR daripada yang aras rendah sederhana. Dia ada 3 modul. Modul 1 aras rendah, modul 2 aras sederhana dan modul 3 aras tinggi, iaitu soalan-soalan kompilasi kebat lah. Dan kita ada bagi contoh cara untuk membuat box model menggunakan macam ni lah. Contoh macam ni, box model. Okay. Dalam buku ni kita sertakan sekali. Okay. Ini yang saya share ni, apa yang saya buat. Share ni apa yang saya buat selama saya mengajar UPSR, dan saya mengajar matematik ni dah 19 tahun dah. Jadi itu yang saya buat sebab kepakaran saya bidang innovation matematik. Jadi inilah inovasi yang saya buat untuk bantu kepada murid-murid yang lemah dalam matematik supaya dia boleh meningkatkan. Sebab kita dah buat, ada proven, siapa yang berminat boleh pergi ke .bit.ly ni. Saya komen kat bawah, boleh klik butang share kat situ. Copy. Okey. Okey, saya dah pin kan. Klik butang pin tu, ataupun dekat info ni lah, dekat info kat atas tu, boleh klik lah kat mana, kat atas ke kat bawah ke kat mana-mana, untuk dapatkan buku ni. Buku ni saya memang dah kompilasi dah soalan daripada aras rendah, sederhana dan tinggi. Okey. Okey, Hanizah Harun, saya dah beli, alhamdulillah, terbaik. Anak saya buat step by step. Thank you for that. Itu yang saya kita nak bantu, sebab kita faham tak semua anak-anak kita mempunyai kemahiran yang sama. Mungkin kemahiran ni lain, ni kemahiran anak kedua lain, kemahiran anak tiga lain. Dia punya performance, dia punya tahap penerimaan, tahap memang tak sama. Jadi apa yang kita buat adalah kita Haironi, Doubly. Okay, thank you very much. Jangan lupa klik butang share. Jadi apa yang kita buat adalah kita buat satu inovasi yang mana yang dapat bantu anak-anak yang lemah dalam matematik ni supaya dia boleh tingkatkan dalam matematik. Okey, baik, itu saja daripada saya. Ada soalan? Kalau ada soalan sila komen kat bawah, saya boleh baca, mana tahu saya boleh bantu anda. Hanizah Harun, okey. Bantu anda supaya mungkin ada persoalan-soalan yang ada bermain di fikiran, nak tanya, boleh tanya saya pada petang ni, yang mana saya boleh jawab, insya-Allah saya akan cuba jawab. Okey. Iman tak ada. Yang mana yang ni boleh yang ada soalan berkaitan dengan matematik boleh komen kat bawah. Okay, saya tunggu soalan dalam 1 minit lagi. Kalau ada soalan, saya akan baca soalan. Dan kalau tak ada soalan, kita akan berhenti dekat sini. Apapun, jangan lupa klik butang share, like, love, share kepada ramai orang supaya dalam bulan puasa ni kita dapat pahala yang berganda. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, jangan lupa kalau siapa yang minat buku ni, boleh klik butang pin, link saya pinkan di komen ataupun di atas tu, kat mana-mana lah yang ada link tu, boleh klik dan dapatkan segera kat situ lah. Okey, baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di sesi yang ke-13.